Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, yang dimuliakan Rasanya dan kuasa Surau Al-Falah, Taman Bandar Damai Perdana. Seterusnya para jemaah serta penonton-penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi kesempatan untuk sama-sama kita meneruskan pengajian ilmu kita walaupun secara maya, dalam keadaan kita masih lagi ditimpa dengan suatu ujian oleh Allah Ta'ala berupa pandemik, wabak penyakit seperti coronavirus ini. Namun usaha dan kesungguhan kita dalam menuntut ilmu Allah Ta'ala ini mudah-mudahan kita mampu untuk istiqamah teruskan perjuangan kita ini. Manfaat dan kebaikannya insya-Allah akan kita perolehi, mudah-mudahan. Jadi seperti mana pertemuan kita yang lepas, kita akan meneruskan pengajian kitab kita, iaitu Mustika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam ini kita akan sambung hadis yang ke-6 daripada jilid Muqaddimah. An Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israel hadwan na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan lakana fi ummati man yasna'u dhalik. Wa inna bani Israel tafarraqat ala 72 millah وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. وعند أبي داود زيادة وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. Maksudnya daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, katanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, demi sesungguhnya akan berlaku kepada umatku ini perkara-perkara yang betul-betul sama seperti apa yang telah berlaku kepada Bani Israel. Na'udzubillah. Sehingga jika ada di antara mereka itu orang yang berzina dengan ibunya dengan berterang-terangan, nescaya akan ada di dalam kalangan umatku ini orang yang melakukan perkara yang sedemikian. Wa'alaikumsalam. Dan sesungguhnya kaum Bani Israel telah berpecah kepada 72 puak, dan umatku pula akan berpecah kepada 73 puak.
Dan semuanya, semua puak itu akan dihumbankan Allah Ta'ala ke dalam api neraka, kecuali satu puak sahaja yang selamat. Sahabat-sahabat baginda bertanya lagi, siapakah dia puak yang satu itu ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, puak yang satu itu ialah puak yang tetap di atas jalanku, yakni sunnahku dan jalan sahabat-sahabatku. Jadi inilah yang kita istilahkan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Orang yang mengikut sunnah Nabi. Wal jamaah ini ialah yang mengikut para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala redha kepada mereka. Ini hadis ini riwayat Imam Tirmizi. Dan menurut hadis Abu Daud, ada tambahan mengikut matan daripada Abu Daud, iaitu dan sesungguhnya akan timbul di dalam kalangan umatku ini beberapa puak yang dijalari oleh bahaya penyakit suka mengada-ngadakan, iaitu bid'ah, sebagaimana menjalannya bahaya ini ataupun bahaya penyakit, seperti mana menjalannya penyakit anjing gila kepada mangsanya. Tidak ada suatu urat ataupun sendi tubuh yang melainkan penyakit itu akan meresap masuk, menjalari ataupun menguasai mangsanya itu. Ini riwayat daripada Abu Daud, tambahan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis yang agak panjang juga yang kita akan bahaskan pada malam ini, iaitu pentingnya tentang apa ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang perkara-perkara buruk yang akan berlaku dalam kalangan umatnya yang wajib dijauhi. Ini Nabi sebut tentang pada fitnah-fitnah akhir zaman yang akan menimpa umat Islam, yang mana kita yang mengaji, kita mengetahui ini wajib untuk kita elakkan ataupun jauhkan diri kita, supaya mereka tetap teguh menurut jalannya, iaitu jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sunnah, dan juga jalan para sahabat-sahabat baginda. Jadi Nabi ingatkan kita, ramai orang Islam akhir zaman akan terjebak, seperti mana yang Nabi sebut ini penyakit-penyakit umat terdahulu, Bani Israel. Tapi akhir zaman ini orang Islam akan lakukan penyakit-penyakit ini, masalah-masalah ataupun maksiat-maksiat yang pernah dilakukan dahulu oleh Bani Israel. Jadi kita tuan-tuan mudah-mudahan termasuk dalam kalangan umat Islam yang mengambil iktibar daripada ucapan hadis ini, insya-Allah. Jadi kita lihat antara huraian penting yang perlu kita ambil pengajaran, iaitu berkenaan perkara-perkara buruk, perkara buruk yang diperintahkan oleh junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama berdasarkan hadis itu, iaitu umat Islam akan melakukan penyelewengan. Umat Islam akhir zaman ini, umat Nabi yang akhir ini akan melakukan penyelewengan daripada ajaran-ajaran Islam yang sebenar, seperti yang telah dilakukan oleh kaum Bani Israel. Jadi tuan-tuan, kita lihat hari ini umat Islam sendiri telah berpecah. Nabi sebut umat Islam akan berpecah kepada 73, Yahudi 72. Dalam riwayat hadis yang lain Nabi sebut Nasrani akan berpecah kepada 71, Yahudi 72, dan orang Islam akan berpecah 73. Maksudnya lagi teruk, lagi teruk daripada umat-umat yang terdahulu, perpecahan di kalangan orang Islam di akhir zaman nanti. Sebab apa? Sebab mereka ni menyeleweng. Seperti mana Bani Israel dulu, mereka ni menyelewengkan agama Allah Ta'ala. Mereka ni mengubah Taurat dan juga Injil. Begitu juga dengan Zabur. Jadi umat Islam akhir zaman pun sama juga. Dia akan tiru perangai-perangai Yahudi dan juga Nasrani ni. Seperti mana yang mereka buat, macam itulah kita akan buat. Na'udzubillah. Jadi mudah-mudahan kita selamat, kita tergolong daripada golongan yang mengambil iktibar. Jangan kita juga terjebak. Sebab apa? Ramai yang akan melakukan penyelewengan ajaran Islam di akhir zaman ini, sama ada daripada sudut fikrah, pemikiran, ataupun daripada sudut amalan. Jadi kita lihat banyak tuan-tuan hari ini ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran sesat tumbuh macam cendawan selepas hujan, khususnya di Malaysia ataupun di Lembah Kelang ni. Selangor, Lembah Kelang ni banyak
Terlalu banyak ajaran-ajaran sesat dan terlalu mudah pula orang Islam ini mengikutinya. Mudah betul mereka ni percaya. Mengaku jadi Nabi, ada yang percaya, ada yang ikut. Mengaku jadi Tuhan pun ada yang percaya, ada ikut, tuan-tuan. Bayangkan bagaimana lemahnya iman, jahilnya orang Islam di kalangan bangsa Melayu kita ini, sehingga ajaran sesat Tuhan Harun, mengaku jadi Tuhan, namanya Harun, maksudnya manusia. Seperti mana kita, itulah dia. Tetapi ada juga orang boleh percaya, tuan-tuan. Boleh mengikuti dan beriman dengan Tuhan Harun ni. Kalau kita lihat Namrud ataupun Fir'aun dulu, dia bila mana dia mengaku menjadi Tuhan, dia adalah kelebihan-kelebihan istidraj yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka ni. Tetapi Tuhan Harun ni kita tak nampak kelebihan pun, tuan-tuan. Tak tahu pun apa dia punya kelebihan ataupun kehebatannya. Tetapi 1000 lebih juga pengikutnya. Betapa lemah dan jahilnya umat kita, umat Islam hari ini, sehingga penyelewengan yang dilakukan oleh pelbagai pihak, kelompok dan juga puak ini mudah saja mendapat sokongan dan juga penyokong-penyokong ataupun pengikut-pengikut. Inilah yang Nabi sebutkan, penyelewengan daripada ajaran Islam yang sebenar. Sama ada daripada sebut fikrah, macam-macam fikrah ataupun pemikiran, izm-izm yang kita lihat hari ini menipu umat Islam, dengan Islam liberalnya, dengan sekularnya, dengan pelbagai-bagai, dengan dengan ada yang radikal, ada yang terlalu open, terlalu terbuka. Jadi demikianlah, tuan-tuan, umat Islam di akhir zaman, mereka telah menyeleweng. Mereka telah menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar, sehingga Nabi sebut 73 tu semua masuk neraka kecuali satu je yang selamat. Maksudnya apa? Terlalu minoriti, terlalu sedikit umat Islam, ataupun satu puak sahaja umat Islam yang selamat, yang Nabi sebut ini, iaitu mereka yang mengikuti sunnah Nabi SAW dan juga sunnah para sahabat. Mudah-mudahan kita berpegang teguh dengan ajaran ini, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Baginda menyebutkan perihal kaum Bani Israel, kerana penyelewengan mereka adalah seburuk-buruk contoh dalam sejarah yang wajib dijauhi dan disingkirkan daripada kehidupan kita. Jadi, kenapa Nabi sebut Bani Israel? Kenapa dalam banyak-banyak manusia, banyak-banyak umat yang terdahulu, ada kaum Ad, kaum Samud, kaum Sadom, tapi Nabi sebut Bani Israel. Nabi sebut Bani Israel. Jadi kenapa Nabi menyebut perihal kaum Bani Israel ini? Kerana mereka ni antara umat yang paling banyak melakukan penyelewengan, dan kalau kita lihat dalam sejarah, mereka telah melakukan seburuk-buruk contoh. Memang banyak umat-umat yang telah menentang Nabi dan Rasul, tetapi yang paling dahsyat, seburuk-buruk contoh yang wajib dijauhi dan disingkirkan ialah perangai Bani Israel. Berapa ramai Nabi dan Rasul yang Allah Ta'ala utuskan di kalangan Bani Israel, di kalangan bangsa mereka sendiri, mereka tolak, bahkan mereka bunuh. Ada Nabi-Nabi ataupun Rasul yang mereka bunuh, seperti mana Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Jadi mereka tolak dan bahkan mereka menentang dan mereka membunuh utusan-utusan Allah Ta'ala ini. Jadi inilah seburuk-buruk contoh. Sedangkan Bani Israel ini antara golongan manusia yang Allah Ta'ala beri banyak keistimewaan, tetapi mereka tetap ingkar kepada Allah Ta'ala. Jadi dijadikan sebagai seburuk-buruk contoh dalam sejarah dunia, sejarah peradaban manusia, sehingga Allah Ta'ala merakamkan pelbagai kisah-kisah kejahatan dan penyelewengan Yahudi ataupun Bani Israel ini terhadap ajaran Allah Ta'ala. Jadi Al-Quran adalah satu kitab sejarah yang merakamkan segala kebejatan dan kejahatan Yahudi. Barangkali kerana ini jugalah, kerana inilah Yahudi begitu marah dengan umat Islam. Sebab apa? Islam ini ataupun melalui Al-Quran telah membongkar rahsia kejahatan kaum mereka ini. Meskipun mereka ini iaitu Bani Israel pada mulanya diberikan berbagai-bagai nikmat dan keistimewaan, diturunkan kepada mereka kitab-kitab suci dan diutuskan kepada mereka beberapa banyak nabi-nabi dan juga rasul-rasul, tetapi kebanyakan mereka tetap kufur ingkar dan terus melakukan berbagai-bagai jenayah
dan kekejaman sepanjang sejarahnya. Jadi kita lihat, meskipun Bani Israel ini antara yang kaum yang Allah Ta'ala muliakan, mereka pernah diberikan manna wassalwa, hidangan daripada syurga, mereka diselamatkan Allah Ta'ala daripada kezaliman Fir'aun, pelbagai kelebihan. Bahkan antara Nabi dan Rasul yang paling banyak Allah Ta'ala utuskan adalah di kalangan Bani Israel, bermula daripada Israel ataupun Yaqub. Israel ini adalah nama lain bagi Nabi Yaqub. Bila disebut Bani Israel, maksudnya anak-anak Nabi Yaqub, 12 orang tu. Kemudian daripada 12 orang itu, salah seorangnya bernama Yahuda. Daripada Yahuda inilah lahirnya keturunan Yahudi. Kalau kita lihat bagaimana sejarah kejahatan Bani Israel ni, ketika mana mereka adik-beradik, kejahatan yang dilakukan kepada adik-beradik mereka sendiri. Jangan kata bangsa lain, adik-beradik mereka sendiri, iaitu Nabi Yusuf AS. Mereka boleh merancang untuk membunuh. Ada yang merancang untuk bunuh, ada yang merancang untuk buang di dalam perigi. Ini kejahatan. Kita nampak bagaimana bermulanya kejahatan Bani Israel itu. Di kalangan adik-beradik mereka sendiri pun mereka dengki, mereka hasad, apatah lagi kepada bangsa-bangsa ataupun kaum-kaum yang lain daripada Bani Israel. Jadi kita lihat, inilah antara kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Banyak Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, bahkan diturunkan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Ketiga-tiga kitab suci ini Allah Ta'ala turunkan kepada kaum Bani Israel. Banyak dapat panduan daripada Allah Ta'ala kitab, diutuskan Nabi dan Rasul. Tetapi kebanyakan mereka tetap kufur ingkar. Banyak Nabi, banyak Rasul, tetapi mereka tetap lawan. Jadi mereka tak boleh mendabik dada, sebab mereka mengatakan Yahudi adalah bangsa yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Alasannya sebab banyak Nabi dan Rasul. Sedangkan kenapa Allah Ta'ala utuskan banyak Nabi dan Rasul di kalangan bangsa Bani Israel ini? Kerana bangsa ini adalah bangsa yang paling kuat menentang. Jadi Allah Ta'ala utuskan Nabi dan Rasul di kalangan mereka untuk membimbing, bukan untuk dibangga-bangga banyaknya bilangan Nabi dan Rasul daripada Bani Israel, tetapi nak tunjukkan betapa dahsyat dan teruknya perangai Bani Israel ini, sehingga Allah Ta'ala utuskan banyak Nabi dan Rasul. Bahkan kitab-kitab suci, 3 kitab-kitab suci juga diturunkan kepada mereka ini, supaya mereka ini dibimbing. Tetapi perangai mereka tetap sama. Sepanjang sejarah menunjukkan mereka tetap melakukan kekufuran, ingkar, kezaliman dan juga jenayah. Sampai hari ini tuan-tuan, kita lihat bagaimana jenayah yang begitu dahsyat mereka lakukan kepada penduduk Palestin. Mereka memenjarakan, penjara yang terbesar di dunia. Mereka memenjarakan sebahagian daripada negara Palestin itu sendiri, dengan tembok batu yang tinggi itu. Ini dahsyat kejahatan, kezaliman yang dilakukan oleh bangsa ni tuan-tuan. Jadi sesuailah Nabi memberi perbandingan kejahatan-kejahatan itu merujuk kepada Bani Israel. Jadi kita ambil pengajaran, jangan kita ikut perangai orang Islam akhir zaman ni, jangan ikut perangai Bani Israel ataupun Yahudi ini. Mereka telah runtuh akhlaknya, hilang lenyap peri kemanusiaannya, dan berpecah belah kepada berbagai-bagai puak dalam kepercayaan dan kefahaman, serta mengadakan berbagai-bagai helah untuk memutarbelikkan ajaran-ajaran dan hukum-hukum agamanya. Ini perangai Yahudi tuan-tuan. Perangai Yahudi Bani Israel ini, mereka runtuh akhlaknya, hilang lenyap peri kemanusiaan, mereka bunuh, mereka mungkir janji, mereka mengkhianati. Hatta kalau kita lihat dalam sejarah, ketika mana Nabi berada di Madinah juga, berapa banyak pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Yathrib, di Madinah. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, semua ni pengkhianat. Mereka dah berjanji dengan Nabi dalam piagam Madinah untuk mempertahankan negara Islam Madinah, tetapi mereka bersepakat bersekongkol dengan musuh-musuh Islam. Dan di kalangan Yahudi inilah yang paling banyak munafik. Pura-pura masuk Islam tetapi mereka merancang kejahatan. Mereka membuat fitnah, menyebarkan fitnah. Mereka menuduh pelbagai tuduhan sehingga Aisyah sendiri pun kena fitnah. Bagaimana Muawiyah
Dan juga Sayyidina Ali boleh bergaduh tuan-tuan, sampai berperang. Bagaimana Aisyah dan juga Sayyidina Ali boleh berperang dalam 2 peperangan Jamal dan Siffin, yang membabitkan ramai umat Islam terbunuh. Sebab apa tuan-tuan? Dalang, dia punya mastermind di belakangnya itu ialah Yahudi, Abdullah bin Sabah. Ini kumpulan Sabaiyah, seorang Yahudi daripada Yaman. Dia datang daripada Yaman ketika zaman pemerintahan Osman, kalau tak silap, Osman Ibn Affan. Dan dia ni melaga-lagakan umat Islam. Jadi sahabat-sahabat pun sampai terkena fitnah mereka ini, termakan fitnah mereka ini, sehingga bergaduh, sehingga bermusuhan, sehingga berpecah belah. Timbullah kumpulan-kumpulan Syiah. Kalau kita tengok sejarah pun sama juga, Wahabi pun, di belakang Wahabi itu sendiri pun ada kumpulan-kumpulan ni, yang mana mereka ni menjadi dalang-dalang. Untuk apa tuan-tuan? Untuk memecah belahkan umat Islam. Ini kejahatan bangsa yang Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran. Jadi kita berhati-hati dengan mereka ini, dan kita ambil iktibar pengajaran. Jangan kita ikut, Nabi sebut umat Islam akhir zaman akan ikut juga perangai mereka ini. Jadi bermacam-macam kejahatan yang dilakukan, hilang peri kemanusiaan, berpecah belah, serta mengada-ngadakan berbagai-bagai hela untuk memutarbalikkan ajaran agama Allah Ta'ala ini. Sedangkan mereka ini adalah golongan Ahlul Kitab. Apa maksud Ahlul Kitab? Mereka yang ada kitab, mereka yang ada ilmu. Mereka menentang Allah Ta'ala, mereka menentang kebenaran dalam keadaan mereka ini mengetahui. Dia bukan, ada orang dia tolak kebenaran dalam keadaan dia jahil. Itu satu bab. Dia tak tahu, kemudian dia tolak. Itu satu bab. Tapi yang lebih dahsyat lagi tuan-tuan daripada itu, dia tahu itu kebenaran dan dia tolak kebenaran itu. Ini lebih teruk lagi tuan-tuan, iaitu Yahudi dan juga Nasrani, ahli kitab yang mengetahui kebenaran tetapi mereka menafikan kebenaran yang mereka ketahui itu. Mereka menolak dan mereka memutabelitkan, mereka mengadakan pelbagai helah-helah untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Mereka lah juga yang telah menimbulkan dan mengembangkan berbagai-bagai fahaman, seperti fahaman komunis, fahaman kapitalis, fahaman sekarang ni yang antara ancaman besar kita umat Islam hari ini ialah fahaman liberalisme. Fahaman liberal. Apa maksudnya? Fahaman yang kononnya terbuka, konon-kononnya terbuka sebebas-bebasnya atas nama human right, atas nama hak asasi manusia. Manusia ni bebas buat apa saja. Dirungkaikan manusia itu daripada ikatan-ikatan agama, ikatan akidah, atas nama kebebasan. Dia nak buat apa saja atas nama kebebasan, dia boleh buat apa saja. Yang lelaki boleh bertukar jadi perempuan asalkan dia nak. Yang perempuan boleh tukar jadi lelaki. Kemudian boleh mengamalkan lesbian, gay, bisexual, apa saja asalkan mereka sendiri yang nak, atas nama kebebasan. Itu yang pertama, atas nama kebebasan. Yang kedua, atas nama kesamarataan. Jadi mereka nak menyamaratakan semua agama, menyamaratakan antara gender lelaki dan perempuan. Tak ada kelebihan lelaki dan perempuan. Apa yang lelaki dapat, perempuan boleh dapat. Apa yang perempuan dapat, lelaki boleh dapat. Inilah fahaman liberalisme yang semakin menjadi ancaman besar umat Islam hari ini, akhir zaman ni. Kita nampak ini antara benda yang paling kita takuti, fahaman-fahaman. Dan kalau kita lihat di sebalik semua izm-izm yang ada di atas dunia ketika ini, seperti mana tadi kita sebut, daripada komunisme, kapitalisme, liberalism, secularism, pelbagai lagi, hedonism, semuanya ini adalah ciptaan-ciptaan Yahudi laknatullah ni. Sengaja mereka memperbanyakkan pilihan-pilihan supaya umat Islam ni bila makin banyak pilihan makin keliru, makin dia tak nampak kebenaran Islam itu. Itu antara tujuannya. Macam kita lah ambil exam, kalau ambil exam, pilihan jawapan ada 2 sahaja tuan-tuan, A dengan B. Mungkin kebarangkalian kita nak betul 50%. Tapi kalau A, B, C, D, 4 pilihan jawapan, maksudnya apa? Kebarangkalian betul kita hanya 25%, 20%. Tapi kalau makin banyak pilihan, makin sukar untuk kita menentukan jawapan yang betul. Jadi inilah, walaupun mereka tak berjaya memurtadkan umat Islam, tapi dia mengelirukan umat Islam dengan memperbanyakkan izm-izm, kumpulan-kumpulan
supaya apa? Kebanyakan umat Islam, lebih-lebih lagi mereka yang jahil itu tak nampak kebenaran dan keindahan Islam. Mereka cuba untuk memanipulasikan dengan pelbagai ism, pelbagai fahaman-fahaman di atas dunia ini, termasuk dalam bab ekonomi. Kita ada sistem ekonomi Islam, dia membawa sistem ekonomi kapitalis. Yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. Ini sistem kapitalis, tuan-tuan, menguntungkan kroni-kroni besar. Ini semua adalah ciptaan-ciptaan Yahudi ni. Di belakang izm-izm di atas dunia hari ini semuanya adalah daripada mereka ini. Dan lain-lain lagi kefahaman yang merosakkan ketenteraman dan susunan masyarakat dunia, serta perekonomian negara dunia yang dijalari ataupun dikuasainya. Kita nampak memang orang-orang Yahudi ni, walaupun bilangan mereka ni sedikit atas dunia, tetapi hari ini seolah-olah mereka telah kuasai semua benda, daripada sudut ekonomi, daripada sudut politik, ketenteraan, hatta negara Amerika yang kita nampak sebagai kuasa besar dunia. Di belakang Amerika itu yang kontrol, yang mengawalnya ialah Yahudi. Betapa liciknya bangsa ini. Memang mereka ni bijak, tetapi bijak mereka ni digunakan untuk kejahatan. Jadi ini adalah istidraj yang Allah Ta'ala berikan kepada Yahudi. Orang yang paling kaya dalam dunia pun Yahudi. Bill Gates, tak kira lagi keluarga Rothschild. Ini antara dia punya founder gerakan Zionis ni. Keluarga Rothschild antara keluarga yang terbesar di dunia, keluarga yang terkaya di dunia ini. Jadi tuan-tuan, Yahudi memang menguasai dunia pada ketika ini. Dia kontrol semua aspek dalam kehidupan kita. Nauzubillah. Jadi inilah bunga-bunga sebelum keluarnya Dajjal laknatullah ni. Dari mana memang Yahudi ni lah yang akan menjadi pengikut-pengikut Dajjal nanti. Bahkan mereka lah yang mengembangkan kebudayaan kuning yang lucah, yang melanggar tata tertib dan kesopanan melalui filem-filemnya, akhbar-akhbar dan juga majalah-majalahnya, fashion-fashion pakaiannya dan kelab-kelab malamnya, sehingga berhaklah mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitab-kitab suci mereka sendiri, dan dilaknat oleh para malaikat dan juga rasul-rasulnya dan seluruh umat manusia yang berperi kemanusiaan. Hari ini kita lihat, walaupun orang bukan Islam, memang bila merujuk kepada negara haram Israel ini, banyak orang marah. Banyak orang yang melaknat, yang memaki tindakan Yahudi Israel hari ini. Sebab apa? Kezaliman yang mereka buat. Itu belum lagi laknat daripada Allah, daripada malaikat, daripada rasul-rasul, kejahatan yang telah mereka buat. Kita lihat hari ini budaya kuning yang disebarkan oleh kumpulan ataupun bangsa-bangsa Yahudi. Hari ini Yahudi yang paling jahat sekali ialah Zionis. Sebab di kalangan Yahudi masih lagi ada yang beriman, tetapi terlalu sedikit. Daripada zaman Nabi pun ada juga orang-orang Yahudi yang beriman. Contohnya Abdullah bin Salam, salah seorang daripada pendeta Yahudi yang beriman, sungguh-sungguh imannya, bukan munafik. Abdullah bin Salam. Jadi begitu juga dengan anak kepada Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay. Ini juga antara sahabat Nabi yang beriman di kalangan bangsa Yahudi. Dan Nabi juga ada isteri yang berbangsa Yahudi, iaitu Sofiyah binti Huyai. Jadi ada, maksudnya bila sebut Yahudi, kebanyakannya yang jahat, walaupun kita tak nafikan ada segelintirnya yang baik, segelintir yang beriman, tetapi kita sebut ni sebagai pengajaran kepada semua. Jadi tuan-tuan, yang jahat hari ini, yang betul-betul jahat, ialah gerakan Zionis. Banyak juga golongan-golongan Yahudi Ortodok yang menolak agenda Zionis ni. Jadi mereka yang menguasai, bahkan mereka menyebarkan budaya-budaya jahat dan lucah melalui filem-filem mereka. Mereka menguasai industri perfilman Hollywood. Kalau kita lihat nama Hollywood itu sendiri, ada perkataan kayu suci. Hollywood, kayu suci yang merujuk kepada apa? Sihir. Orang Yahudi ni juga kuat menyihir, tuan-tuan. Daripada zaman Nabi Allah Sulaiman, mereka mengkaji, mereka mencari, mempelajari buku-buku sihir, sehingga Nabi SAW sendiri pernah terkena sihir
yang dilakukan oleh seorang wanita Yahudi. Bayangkan tuan-tuan, inilah kejahatan bangsa ini. Tak cukup dengan kejahatan kezaliman, dia pula terjebak dengan kesyirikan, sihir ini pula, berhubung dengan syaitan. Jadi tuan-tuan, inilah perangai Yahudi. Mereka menguasai dan mereka merosakkan bangsa-bangsa manusia atas dunia ini. Tak kira dari Islam ke bukan Islam, mereka merosakkan. Mereka menimbulkan perpecahan, pergaduhan, peperangan. Kemudian mereka berlakon sebagai hero, nak menyelamatkan. Tetapi mereka lah sebenarnya yang mencipta segala kejahatan ataupun kerosakan tersebut. Wallahu a'lam. Ini antara beberapa kejahatan-kejahatan yang Nabi sebutkan. Dan baginda juga pernah memberi ingatan dengan tegas, sebagaimana yang tersebut dalam salah satu daripada hadis Nabi, bahawa umatnya akan terpengaruh dan menjadi pak turut dengan membuta tuli kepada segala apa jua yang datangnya daripada kaum Yahudi dan juga Nasrani. Banyak hadis yang Nabi sebut. Ada yang Nabi sebut apa? Umat Islam akhir zaman ni akan mengikut kejahatan-kejahatan mereka ini sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehinggalah kalau dah mereka ini masuk ke lubang biawak, pun mereka umat Islam ni akan ikut juga. Kemudian sahabat bertanya, adakah mereka tu Yahudi dan Nasrani? Nabi kata, siapa lagi? Kalau bukan mereka, siapa lagi? Jadi Nabi bagi peringatan, bagi peringatan kepada kita, jangan ikut Yahudi dan juga Nasrani. Jangan jadi pak turut, ikut membuta tuli, sehingga apa sahaja yang datang dari mereka kita ikut. Filem, fashion, pemikiran, apa-apa sahaja sukan mereka pun kita akan naik, kita akan berbangga untuk ikut. Na'udzubillah. Jadi kita kena ada jati diri kita. Kita kena bina jati diri dalam diri kita, dalam ahli keluarga kita, generasi muda kita, supaya kita tidak terikut. Walaupun kita lihat hari ini, na'udzubillah lah, semua datang daripada barat, semua datang daripada mereka ini. Kebanyakan orang Islam menganggap itulah kehebatan, itulah kemodernan, itulah kemajuan. Wala'udzubillah. Jadi mungkin kita akan sambung banyak lagi tuan-tuan. Sebenarnya kupasan berkaitan dengan hadis ini, tapi kita berhenti dulu kat sini. Kita nak dapatkan beberapa penegasan penting daripada Nabi SAW, iaitu perangai ataupun kejahatan-kejahatan Yahudi ini, supaya kita dapat hindarkan, kita dapat jauhkan daripada kehidupan kita, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang itu dinisbahkan kepada saya. Aku liqauli hadza, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.